Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Rahma binti Hassan. Pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan projek inovasi sosial kami yang bertajuk Fun and Fit Playground. Okey. Seperti yang semua tahu, projek inovasi sosial ini merupakan inisiatif daripada sekumpulan pelajar UTM di mana kami semua dan beberapa ahli kumpulan NGO dan penduduk setempat. Okey, objektif projek ini pertamanya adalah untuk membantu menarik minat kanak-kanak serta ahli keluarga berkunjung ke taman permainan. Okey, semua orang tahu kalau taman permainan yang menarik, taman permainan yang bersih, taman permainan yang selesa, cantik, pasti dapat menarik minat pengunjung. Kalau kita nak bandingkan dengan taman permainan yang sudah usang, tak ada orang pun yang akan datang. Okey, kedua, untuk memastikan keselamatan pengguna, taman permainan terjamin. Okey, keselamatan pengguna sewaktu menggunakan taman permainan adalah sangat penting. Okey. Bila taman permainan kita ni selamat, tak ada skru tercabut, tak ada besi yang berkarat, ibu bapa pun dia tak ragu-ragu, dia tak risau untuk tinggalkan anak dia bermain manakala mereka boleh membuat aktiviti riadah yang lain seperti berjoging. Okey, yang ketiga, hubungan kejiranan dan kekeluargaan dapat dieratkan melalui program ini. Okey, ini kita tak dapat nafikan. Okey, kita ambil contoh dekat taman perumahan kita. Kita ada satu taman permainan yang sangat cantik, taman rekreasi yang sangat bersih. Kalau adanya taman rekreasi yang macam tu, taman permainan yang macam tu, sudah tentu on weekends kita akan gather ramai-ramai, gotong royong bersama-sama. Okey, terima kasih. Kami kaji dalam projek ini ialah kebanyakan taman permainan teenager sekarang telah memberi tempat kegiatan tidak bermoral seperti vandalism dan ianya sedikit sebanyak akan mendorong kepada aktiviti jenayah yang lain. Ini kerana taman permainan yang terbiar akan menjadikan tempat mereka ni berkumpul dan ianya sedikit sebanyak akan mencacatkan pemandangan lah kan. Okey, selain itu, taman permainan yang terbiar boleh menyumbang kepada masalah penyakit berbahaya seperti denggi. Okey. Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan statistik bahawa 23% daripada lebih 700 taman permainan di Malaysia menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes dan ianya membahayakan. Okey. Selain itu, taman permainan yang lezat tidak menjamin keselamatan pengguna. Ada satu kajian daripada Persatuan Keselamatan Taman Permainan PSAM menunjukkan bahawa 75.6% kemudahan di taman permainan telah karat dan rosak dan ianya membahayakan dan merisikokan pengguna terutamanya kanak-kanak. Okey, apabila taman permainan berada pada tahap yang tidak memuaskan, masyarakat tidak akan menggunakan infrastruktur yang telah disediakan. Ianya akan memberikan impak negatif kepada sistem kebermasyarakatan antara penduduk di sekitar taman permainan itu. Okey, pihak yang terlibat dalam projek ini adalah pelajar, itu kami sendiri, pihak berkuasa tempatan, penduduk setempat, NGO, Majlis Perbandaran dan juga kontraktor yang telah dipilih oleh Majlis Perbandaran. Okey, tujuan projek ini adalah untuk mengumpul dana dari penduduk setempat sendiri, NGO dan juga Majlis Perbandaran. Ianya bertujuan untuk membaiki beberapa taman permainan di sekitar Melaka. Kami juga melakukan tinjauan terhadap taman permainan bagi mengenal pasti kerosakan. Setiap taman permainan akan diaudit oleh pihak NIAS. Ianya bagi memastikan keselamatan taman permainan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Okey, terima kasih. Okey, untuk bahagian saya akan terangkan tentang input projek kami. Yang pertama adalah pengumpulan pelibatan sukarelawan. Prosedur ini akan melakukan pemeriksaan di tapak permainan yang telah rosak atau perlu dibaiki dan juga melakukan penyediaan awal dalam mengumpul barang atau alatan yang digunakan dalam aktiviti pembaik pulih. Yang kedua adalah pemberitahuan kepada pihak majlis perbadaran, pihak berkuasa tempatan atau ketua kampung. Ini adalah untuk persetujuan antara dua pihak sebelum menjalankan aktiviti pembaik pulih dan juga dapat membantu sukarelawan dalam proses aktiviti projek kami. Seterusnya adalah pengutipan dana. Pengutipan dana terlibat dalam kalangan individu yang ingin memberi
dana untuk kami dan juga penduduk tempatan lah. So dengan duit yang kami kumpul, kami akan membuat pembelian barang atau alatan yang diperlukan dalam menjalankan aktiviti pembaik pulih taman permainan dan juga dapat mengurangkan kos yang banyak dalam kalangan sukarelawan iaitu kami. Yang terakhir adalah mengumpul kepakaran individu. Dalam pengumpulan kepakaran individu, kami dapat mengalihkan kerja dalam aktiviti membaik pulih dan juga dapat dibahagikan kumpulan untuk menyiapkan projek ini dengan sistematik dan lancar. Dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang output untuk pihak yang terlibat, ialah pelajar, penduduk sekitar dan majlis pembenaran. Okey, untuk output, yang pertama ialah kami mendapat mengumpul dana daripada individu atau suatu NGO. Yang kedua ialah majlis pembenaran akan membukakan barang-barang baru yang telah rosak. Yang ketiga ialah penduduk sekitar serta pelajar menggunakan alatan yang sudah dibeli dengan dana yang diberikan tadi. Ada alat yang dibeli, antaranya ialah pencakar rumput, cangkul dan lain-lain lagi. Yang terakhir ialah dapat dengan alatan tadi dapat bersihkan kawasan taman permainan. Terima kasih. Bagi part saya akan membincangkan tentang hasil yang kami dapat melalui program Fun and Fix program. Jadi hasil yang kami dapat lihat boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, apa yang telah dapat kami saksikan adalah pengurangannya aktiviti vandalism. Ini dapat kami lihat kerana masa kami meninjau ke tempat taman permainan itu sendiri, kami dapat melihat taman permainan yang telah diconteng, peralatan-peralatan yang tidak dapat digunakan lagi. Jadi selepas pembaik pulih telah dijalankan, taman permainan itu kelihatan cantik dan ia telah berjaya menarik minat kanak-kanak dan masyarakat untuk bermain di taman permainan tersebut. Selepas segala usaha yang telah dilakukan, mereka lebih menghargai segala perubahan yang telah dilakukan bersama-sama dalam membaik pulih taman permainan mereka. Jadi untuk kesan jangka sederhana, yang dapat kami analisis adalah memastikan keselamatan pengguna lebih terjamin. Jadi ini dapat dilihat peralatan-peralatan yang digunakan sebelum ini agak berbahaya kerana telah rosak ataupun telah berkarat yang boleh menimbulkan kecederaan kepada pengguna. Jadi selepas taman permainan ini telah dibaik pulih, penggerakan pengguna untuk bermain tidak lagi terhad dan mereka tidak perlu lagi bimbang akan terjadinya kejadian yang tidak diingini. Jadi untuk jangka panjang, kesan jangka panjang yang kami dapat lihat adalah hasil daripada projek ini, mereka dapat mengeratkan hubungan sosial di antara penduduk setempat. Ini dapat dilihat kerana mereka sama-sama turun untuk membaik pulih taman permainan mereka dan mereka dilihat beramah mesra, saling kenal mengenali. So ini membuka ruang untuk mereka saling mengenali satu sama lain dan hasil daripada mengenali ini mereka lebih dapat memastikan suasana kejalanan mereka lebih harmoni dan tenteram.